Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang KL City, yang mana KL City menang 2-0 hasil jaringan daripada Romel Morales dan juga Hadin Azman. Okey, pada perlawanan ni boleh dikatakan kedua-dua pasukan beraksi. Bukan dikatakan kedua-dua pasukan beraksi dengan baik, cumanya kedua-dua pasukan beraksi dengan corak permainan yang lebih kurang, yang mana KL dengan wide attack, Selangor pun dengan wide attack juga, iaitu menggunakan bahagian sayap. Cumanya KL ada beberapa gerakan yang bermula daripada bahagian tengah. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan KL dahulu. Okey, untuk perlawanan ni, apa yang pertama saya suka tentang pasukan KL adalah mengenai bahagian defense department mereka, iaitu bahagian pertahanan yang diketuai oleh Giancarlo dan juga Kenny Parash. Yang mana Giancarlo dan juga Kenny Parash beraksi dengan sangat cemerlang, walaupun Kenny Parash bukannya beraksi di posisi sebenar beliau, iaitu CDM, tetapi diubah untuk bermain sebagai centre back. Beliau tidak menjadi masalah untuk bergandingan dengan Giancarlo, yang mana kedua-dua player ni beraksi dengan sangat cemerlang daripada segi communication, daripada segi marking. Mereka berdua berjaya untuk memastikan Yan Syahri Fikri tak boleh bergerak bebas di bahagian serangan. Itu yang saya suka untuk defense department pasukan KL. Dan yang paling menarik tentang defense department pasukan KL pada perlawanan semalam adalah tentang Daniel Ting yang bermain di left back, yang mana pada perlawanan semalam Daniel Ting punya man marking, dia jaga one on one marking, yang mana Daniel Ting marking Daniel Asri di first half, dan beliau berjaya untuk memastikan yang Daniel Asri tak ada peluang untuk melakukan larian dan juga tidak berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima bola, yang mana Daniel Ting ni cepat untuk cover dia punya tempat daripada Daniel Asri untuk exploit tempat di bahagian kiri lah. Jadi Daniel Ting ni memang bagi Daniel Asri semalam mati kutu, tak boleh bergerak. Daniel Asri nak ada kat mana pun, Daniel Ting akan jaga. Daniel Asri nak dapat bola, Daniel Ting akan pergi pressure dan sebagainya, sampai Daniel Asri terpaksa ditukarkan di second half. Itu antara bukti lah bahagian kiri yang diketuai oleh Daniel Ting pada perlawanan semalam memang sangat-sangat mantap. Okey, tu yang kedua, yang pertama yang saya suka tentang defense department pasukan KL City. Yang kedua, apa yang saya suka tentang KL City adalah tentang Zafri Yahya. Pada perlawanan ni, Zafri Yahya beraksi dengan sangat-sangat baik lah. Selepas perubahan posisi beliau ditukarkan bermain sebagai winger, beliau sangat efektif lah bermain sebagai wing ni, kan? Beliau berjaya menjalankan tugas dengan sangat-sangat cemerlang. Apabila semalam beliau sekali lagi menunjukkan suatu kualiti yang sangat baik, satu hantaran yang dilakukan tepat kepada kepala Romel Morales untuk menjaringkan gol yang pertama. Itu yang saya suka di bahagian midfield tentang Zafri Yahya. Yang kedua, apa yang saya suka tentang bahagian midfield KL ni adalah tentang Ryan Lambert. Ryan Lambert ni beraksi dengan sangat cemerlang lah, Lambert ni pada perlawanan semalam. Daripada segi pressing, beliau melakukan tekanan bagus. Beliau membaca game, dia read game di bahagian tengah tu sangat-sangat bagus. Dia dominate tengah dengan Akram dengan sangat cemerlang. Bahkan dia juga antara orang yang boleh beraksi sebagai attacking midfielder untuk membantu Paulo Josu. Yang mana Lambert ni jugalah yang menggerak, yang mana dia melakukan tekanan di bahagian tengah. Dia dapat bola, dia bawa pergi depan, dia buka kepada Afif untuk gol yang kedua pasukan Melaka, gol yang kedua pasukan KL, dan dia assist kepada Hadin pada perlawanan semalam. Jadi Ryan Lambert ni antara pemain tengah yang patut diberi pujian lah untuk pasukan KL City. Daripada segi work rate, daripada segi pressing, daripada segi defense, daripada segi attacking, memang beliau involve semua. Memang antara orang yang paling rajin di bahagian tengah untuk pasukan KL pada perlawanan semalam. Okey, yang terakhir yang saya suka tentang pasukan KL pada perlawanan semalam adalah tentang gandingan Akram lah. Akram, Ryan Lambert dan juga Paulo Josu, yang mana semalam Akram sekali lagi bertindak cemerlang di bahagian CDM apabila beliau berjaya untuk distract dan juga berjaya untuk meneutralkan bahagian tengah Selangor, yang mana kita boleh tengok Selangor tak boleh nak aktif langsung di bahagian tengah dan tak boleh nak build up langsung di bahagian tengah disebabkan ada dua player, Ryan Lambert dan juga Akram, yang berada di bahagian midfield untuk
menghalang dan juga menghancurkan bahagian tengah Selangor daripada untuk build up. Walaupun Selangor ada Oliver Booth ataupun Oliver Buff, saya tak pasti sebut dia macam mana sebab komentator kadang-kadang sebut Booth, kadang-kadang sebut Buff kan. Jadi boleh dikatakan Selangor punya tengah memang tak hidup apabila Akram dan juga Ryan Lambert beraksi bersama pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan pasukan KL pada perlawanan semalam, boleh dikatakan antara kelemahan dia bahagian kiri pasukan KL tak beberapa hidup. Jadi memang bila mana KL bahagian kiri tak beberapa hidup, mereka kadang-kadang terpaksa untuk mengharapkan satu arah sahaja, iaitu bahagian kanan untuk melancarkan serangan ataupun mengharapkan bahagian tengah bagi Ryan Lambert buat kerja macam tu kan. Itu antara kelemahan lah. Jadi mereka kadang-kadang build up tersangkut dan sebagainya. Itu yang menjadi kelemahan untuk pasukan KL Tetapi secara overallnya KL bermain dengan sangat baik, dominate ataupun kontrol bahagian tengah, dan juga mereka boleh buka game ke bahagian wide area, bahagian sayap, dan mereka punya defense department memang sangat-sangat super lah. Daripada segi man marking, mereka buat tight marking gila-gila, one-on-one marking semua mereka buat memang padu lah. Kamal Azizi, Giancarlo, Kenny Parash dan juga Daniel Ting. Daniel Ting patut diberi pujian, begitu juga dengan Kenny Parash sebab first time main centre back kan, ataupun bukannya posisi yang beliau selalu mainkan, tetapi beliau mampu untuk beraksi dengan sangat cemerlang. Okey, kita masuk ke pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor, apa kelemahan lah? Saya cerita kelemahan senang lah. Kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah mereka tak boleh nak attack ataupun tak boleh nak build up dengan sangat baik di bahagian tengah. Disebabkan bahagian tengah ni ada Akram, ada Ryan Lambert yang mempunyai ketahanan dan juga work rate yang tinggi serta melakukan pressing. Jadi bila mana mereka tak boleh nak penetrate ataupun tak boleh nak dominate di bahagian tengah, Selangor lebih selesa untuk melakukan serangan di wide area menggunakan sayap. Tetapi yang menjadi kelemahan ataupun punca apabila wide area ataupun bahagian sayap Selangor ni tak menjadi efektif sangat adalah kerana corak mereka yang sama, iaitu mereka passing kepada Hakim Hassan, mereka passing kepada 1Z di second half kan, mereka nak cari Deni Asri kan, tetapi mereka nak cari pemain-pemain sayap ni dah tak boleh sebab pemain-pemain pertahanan KL dah baca corak permainan Selangor, tetapi mereka still keep doing that thing. Bermaksud mereka still nak cuba juga buat benda tu. Contoh macam Deni Asri, waktu first half memang kena marking gila dengan Deni Ting, tapi Selangor tetap cuba nak passing bola kepada Deni Asri sampai Deni Asri tu tak berapa nak hidup lah pada perlawanan semalam. Begitu juga dengan Kamal Azizi yang jaga Hakim Hassan pada first half di bahagian kanan kan. Jadi bila mana mereka selalu menggunakan wide area ni, approach untuk attack menggunakan bahagian sayap ni terlalu banyak dan terlalu berulang kali, walaupun telah gagal dengan corak yang sama, mereka seakan-akan menampakkan yang mereka tak ada orang panggil apa DNA ataupun tak ada tactical yang mereka ada selain daripada wide area punya attack. Itu yang menjadi punca masalah. Selangor tak boleh nak kawal game dan tak boleh nak masuk sangat dalam kotak penalti KL pada perlawanan semalam. Boleh kata Hakim Hassan, Deni Asri tak berapa hidup lah di bahagian kanan. Tetapi yang menjadi masalah lagi adalah tentang Nama Tiven dan juga Syahmi Safari yang gagal untuk memberi support kepada winger mereka kan. Jadi itu yang menjadi masalah. Sebab kalau nak main kat wide area ataupun bahagian sayap ni, mereka memerlukan satu ataupun dua fullback ni, right back dan juga left back ni untuk lebih ofensif ke hadapan untuk bagi bantuan lah kan. Jadi bila fullback pun dia tak boleh nak follow untuk bagi bantuan, maka winger pun tak ada bantuan. Bila dia dapat bola, dia berkesorangan. Jadi dia terpaksa buka balik kat tengah. Akram dengan Ryan Lambert dah ada, pressing, hilang bola. Macam tu saja. Tetapi apa yang saya nampak bila kemasukan Jordan Aimbila, dia sedikit memberi impak dan juga nafas barulah kepada Selangor untuk attack di wide area tu kan. Baru nampak yang Jordan ni boleh pergi depan, boleh bantu serangan. Tetapi sayanglah Jordan pula buat ajar seorang-seorang kan. Jadi mereka tak ada support. Tu yang menjadi masalah kepada pasukan Selangor punya formation ataupun corak permainan sebenarnya. Kita tak nampak satu formation yang mereka boleh lakukan selain daripada wide attack. Sebab bahagian tengah memang dah kena kontrol oleh pemain KL City, Ryan Lambert, Akram Mainan, Paulo Josu, Roman Morales dan sebagainya. Okey, secara overallnya Selangor kita tak nampak sangat apa yang mereka buat dalam padang. Tetapi KL City mereka bagus daripada segi tight marking, daripada segi work rate mereka tinggi, mereka punya midfield padu dan sebagainya. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.